Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama dengan saya sebagai Dr. Irwan bin Muhammad Ali dalam subjek Building Pathology 3. Hari ini kita akan membincangkan tajuk Introduction to Building Pathology. Diharapkan anda dapat bersama saya sehinggalah ke slide yang terakhir. Course learning outcome subjek ini adalah assess common defects, performance and materials, elements and services in building. Pada amnya, building defect berlaku disebabkan oleh external phenomena, termasuklah juga internal phenomena. Gabungan daripada external dan internal phenomena ini menghasilkan building defect seperti mana yang kita sedia maklum hari ini. Dan building defect ini mempengaruhi kerja-kerja building maintenance. So, a common phenomena dalam building maintenance adalah pertama, no evaluation on repairing works. Kedua, frequent repeated symptoms yang berulang-ulang walaupun setelah kerja maintenance diambil. Dan yang ketiga, even worse than before. Maksudnya kecacatan yang berlaku berkali ganda lebih teruk daripada yang sebelum. So, what is building pathology? Secara asasnya, perkataan patologi ini biasa digunakan dalam perubatan, medicine. So, secara umum, pathology is the science of the causes and effects of disease, especially the branch of medicine that deals with the laboratory examination of samples of body tissue for diagnostic or forensic purpose. So, bila kita relatekan dengan building, so building pathology is the science of analysis of causes and effects of building defect in building. Dalam perkataan yang mudah, building pathology adalah satu kaedah yang holistik di mana kita menggunakan multi-method, kaedah yang pelbagai untuk mengenal pasti dan untuk kita menganalisa, untuk kita memahami bangunan itu, bagaimana kecacatan itu berlaku, bagaimana tahap prestasi bangunan itu, untuk kita mendapatkan satu justifikasi yang tepat ataupun satu justifikasi yang terbaik dalam kita membaiki ataupun mengatasi kerosakan, kecacatan yang berlaku dalam bangunan tersebut. Di samping itu, kita untuk mendapatkan perkiraan ataupun latar belakang bagaimana bangunan ini dibuat, apa material yang digunakan dan apa kesan-kesan dia terhadap environment dan yang boleh menyumbang kepada berlakunya kecacatan pada masa kini, dan untuk kita membuat ramalan to forecast apakah kerja-kerja preventive maintenance yang perlu dilaksanakan untuk memastikan jangka hayat bangunan ini dapat ditingkatkan. Berikut adalah beberapa keadaan di mana kerja-kerja building pathology dilaksanakan. Pertama, to provide confidence for a potential purchaser. Kita nak meyakinkan purchaser terhadap bangunan yang kita nak jual ataupun yang diduduki. Dan to provide a strategy for repairs or maintenance. Contoh, kita sebagai facility manager, kita nak merancang kerja-kerja maintenance dalam sesebuah bangunan
So kita perlu melaksanakan apakah strategi-strategi yang perlu dilaksanakan. And then building pathology juga dilaksanakan tujuannya untuk to provide expert witness evidence. Contohnya bangunan ada bangunan yang runtuh ataupun special emergency case. So perlukan laporan-laporan yang memerlukan expert witness. Justru itu building pathology boleh dilaksanakan, di mana dalam kaedah ini kita membuat penyiasatan secara terperinci dan secara beretika. Secara umumnya, patologi bangunan kebiasaannya dilaksanakan pada kerja-kerja yang agak special, terutamanya heritage building, di mana replacement of building system do harms to the value of the heritage, di mana kerja-kerja yang memerlukan minimum intervention dalam kerja-kerja maintenance bagi bangunan heritage. So the importance of building pathology, kenapa penting pelaksanaan building pathology ini? Pertama, dia adalah untuk tujuan professional and ethics. Okay. Yang kedua adalah value of the profession. So ini adalah the strong value of building surveying profession dengan melaksanakan building pathology approach. Dan yang ketiga adalah due diligence practice, dengan melaksanakan kerja secara cermat, berhemah, berhati-hati dan dengan teliti. Building defects adalah musuh nombor satu ukur bangunan ataupun building surveyor. Ini kerana defect adalah sesuatu yang sukar untuk dipahami, kecuali dengan penelitian yang teliti dan dengan kaedah yang telah dipelajari dalam subjek building pathology. Dan umumnya defect terbahagi kepada dua, iaitu pattern defect, defects yang kita boleh lihat, kita boleh sentuh, kita boleh rasa, dan secara fizikal kita boleh lihat. Manakala latent defect ini adalah sesuatu yang kita tidak boleh discover secara visual, secara fizikal. Contoh dia, latent defect berlaku di underground ataupun pada bahagian-bahagian structure dalaman ataupun foundation of building. Kecacatan ini, building defects, ini kemungkinan berlaku disebabkan oleh pelbagai faktor. Antaranya disebabkan oleh design defects ataupun mungkin disebabkan oleh material itu sendiri, specification yang tidak lengkap, yang tidak menepati standard, ataupun workmanship, ataupun deterioration, ataupun mungkin juga disebabkan oleh kerja-kerja maintenance itu sendiri, ataupun aktiviti vandalism, dan kemungkinan besar juga dipengaruhi oleh environmental ataupun external factor bangunan tersebut. Antara contoh-contoh kecacatan yang memerlukan assessment lanjut adalah seperti gambar raja yang kita dapat lihat, seperti pertumbuhan pokok di struktur bangunan ataupun permasalahan drainage sistem, keretakan bangunan secara diagonal ataupun horizontal ataupun vertical, crack, dan juga mungkin disebabkan oleh dampness, watermark yang berlaku di dalam dinding bangunan. So ini adalah beberapa typical isu yang biasa dihadapi oleh pengurus bangunan. Defect may be fundamental that required
demolition, di mana bangunan tu betul-betul setelah dianalisa sudah tidak selamat, so perlulah di demolish. Dan defect juga mungkin dari segi functional, di mana fungsi satu bangunan itu tidak menepati fungsi asal seperti mana yang dikehendaki oleh klien ataupun occupant ataupun penghuni bangunan. Dan defect juga mungkin dipengaruhi oleh kosmetik, di mana kosmetik defect ini tidaklah mempengaruhi secara langsung fungsi dan fungsian bangunan itu sendiri, di mana keperluan-keperluan klien ataupun penghuni masih boleh dilaksanakan dengan keadaan kosmetik defect ini. Oleh itu, defect adalah defect dekat bangunan ni suatu yang sangat sukar. Oleh itu, penelitian perlu dibuat secara detail untuk mengenal pasti punca sebenar. Adakah ianya disebabkan oleh design ataupun workmanship ataupun material itu sendiri ataupun kombinasi permasalahan ini. Dan perlu juga diingat, kerja-kerja pembaikan terhadap sesuatu defect itu mungkin akan menjadi lebih detail ataupun akan menjadi lebih rumit, dengan secara langsung akan mempengaruhi kos keseluruhan projek dan juga akan mempengaruhi tenaga-tenaga kerja yang terlibat, di mana akan menyukarkan ataupun menyebabkan bila membuat penelitian lanjut, mungkin kos yang terlibat adalah tidak reasonable untuk dilaksanakan. Dalam kita menentukan tahap remedial works bagi defects yang telah dikenal pasti, perlu dibuat prioriti ataupun keutamaan. Sama ada defect yang dikenal pasti itu adakah desirable ataupun necessary ataupun urgent. So ini akan menentukan prioriti kerja yang mana perlu didahulukan dan yang mana kerja yang boleh dikemudiankan. Kerana perkiraan beding patologi adalah bagi memastikan prioriti ini dipengaruhi oleh statutory obligation ataupun legislation yang berkaitan, peraturan-peraturan yang berkaitan ataupun isu-isu yang berkaitan dengan safety and health penghuni dalam bangunan, dan juga functional and operational requirement of spesifik bangunan. Sebagai contoh, bangunan education, bangunan office, di mana bangunan-bangunan ini memerlukan functional and operational requirement yang spesifik, standard-standard yang tertentu. Sebagai contoh juga hospital. Dan juga untuk kita mengenal pasti apakah standard-standard yang perlu dicapai dan kos keseluruhan pengoperasian bangunan ini. So ini akan mempengaruhi kaedah kita menjalankan beding patologi. Dapat 3 aktiviti penting dalam beding patologi. Pertama adalah diagnosis, prognosis dan juga remedies. Diagnosis adalah satu kaedah untuk mengidentifikasi, kaedah investigating and determining the nature of beding defect. Maksudnya, kita mengenal pasti apakah punca sebenar sesuatu defect itu berlaku, apakah sebab-sebabnya berlaku. Caranya adalah dengan kita mengenal pasti clue ataupun simptom-simptom yang berlaku. Sebagai contoh, water seepage, concrete spalling, dilapidation ataupun dampness.
So daripada sini, simptom yang berlaku membantu kita untuk mendiagnose keadaan ataupun kecacatan yang berlaku. Sementara itu, prognosis pula adalah proses ataupun aktiviti untuk kita menjustifikasi ataupun mencadangkan kaedah-kaedah pembaikan yang paling sesuai ataupun to forecast berdasarkan keadaan semasa defek dengan situasi yang berlaku untuk kita menentukan apakah kaedah-kaedah pembaikan yang terbaik bagi defek tersebut. Dan proses prognosis ni dibuat adalah berdasarkan kepada kaedah ataupun diagnosis yang telah dibuat, yang telah dilaksanakan. Setelah kerja diagnosis dilaksanakan, kemudian aktiviti berikutnya adalah prognosis. Kemudian setelah prognosis dilaksanakan, akan disusuli dengan remedies. So remedies adalah satu bentuk ataupun reka bentuk design ataupun supervision ataupun activity monitoring of remedial works seperti yang telah dicadangkan dalam semasa kerja-kerja prognosis dilaksanakan. Daripada ketiga-tiga aktiviti ini, aktiviti mendiagnosis kecacatan bangunan adalah elemen yang paling kritikal, di mana daripada situ barulah kita dapat mengumpulkan semua maklumat yang berkaitan, di mana dengan adanya maklumat-maklumat berkenaan, mudahlah untuk kita mengenal pasti punca-punca sebenar kecacatan itu berlaku. Kerana difahami, sedia maklum sesuatu kecacatan bangunan itu berlaku mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang berkaitan. Oleh itu, kaedah mendiagnosis yang tepat sangatlah penting untuk dilaksanakan. Berikut adalah beberapa kaedah yang dicadangkan dalam kita melaksanakan aktiviti diagnosis kecacatan bangunan. Pertama, boleh dilaksanakan secara visual, penelitian secara visual ataupun secara fizikal, olfactory, berkenaan dengan bagaimana kita smell something, bau-bauan dalam bangunan tu, ataupun secara oral, pendengaran, ataupun secara tactile, ataupun dengan menyentuh permukaan defek berkenaan. So defect diagnosis requires collection and assimilation of relevant information. Sebagai contoh, kita kena mendapatkan maklumat berkenaan dengan behavior of relevant building materials. Kita kena ada maklumat berkaitan, dan juga kita kena dapatkan maklumat the construction of the building. Kita juga perlu dapatkan maklumat berkenaan dengan kegunaan bangunan, past, present and future, dan juga maklumat seperti drawing and specification and all notes. And paling penting juga adalah maintenance manual untuk kita dapat kenal pasti rekod-rekod yang lepas ataupun kecacatan yang berlaku sebelum ini. Sementara itu, rentetan daripada kerja-kerja diagnosis, prognosis memerlukan pemahaman ataupun awareness yang sangat tinggi, di mana kita menimbulkan persoalan-persoalan berdasarkan pada aktiviti diagnosis yang telah dilaksanakan. Sebagai contoh, antara persoalan yang ditimbulkan adalah will the defect progress further? Will the stability of the building or well-being of the occupant be seriously threatened? Ataupun what are the short, medium and long-term consequences, for example, such as stability, health and safety in terms of finance and occupation,
of doing nothing. So benda-benda ni yang perlu dipersoalkan dalam kita menentukan kaedah pelaksanaan remedies yang terbaik. Berikut adalah beberapa contoh persoalan tambahan berkaitan dengan prognosis of building defect, iaitu dalam kita menentukan future of the building. Adakah kecacatan semasa bangunan ini akan mempengaruhi kualiti bangunan ini di masa depan, ataupun in terms of dia punya functional ataupun operation of the building. Adakah dia akan menjejaskan operasi bangunan? Persoalan tambahan dalam kita membuat prognosis of building defects juga termasuk kita kena ambil kira the needs of the occupant, keperluan occupant semasa kerja-kerja remedies dilaksanakan nanti. Adakah ia mengganggu occupant dalam bangunan ataupun dia akan menjejaskan in terms of safety and health penghuni dalam bangunan. Selain daripada itu, benda yang paling penting adalah client resources. Adakah klien mempunyai kecukupan dari segi financial support untuk melaksanakan kerja-kerja remedial work yang akan dicadangkan. Dalam setengah keadaan, sekiranya juruukur bangunan menghadapi masalah ataupun berhadapan dengan defects yang agak kompleks ataupun yang agak complicated, so ini memerlukan kaedah diagnosis dan prognosis yang lebih scientific ataupun yang lebih detail. So antara approach yang dicadangkan dalam melaksanakan ataupun dalam menentukan diagnosis and prognosis of defect berkenaan, antara kaedah yang dicadangkan adalah menjalankan aktiviti observation ataupun berdasarkan teori, kajian-kajian yang lepas, ataupun berdasarkan question, persoalan-persoalan yang ditimbulkan, ataupun menjalankan testing terhadap defect sama ada secara destruktif ataupun non-destruktif test, dan kemudian melaksanakan analisis, kemudian mendapatkan conclusion dan mendapatkan feedback, dan akhir sekali adalah tindakan ataupun pelaksanaan kerja-kerja perbaikan berdasarkan diagnosis dan prognosis yang telah dibuat. Berkaitan dengan remedies yang melibatkan repairing strategies. So antara strategi to meet future requirement of the building, pertama sekali adalah dengan tidak berbuat apa-apa. Berdasarkan diagnosis dan prognosis yang dibuat, sekiranya sesuatu kerja perbaikan dilaksanakan akan mengganggu gugat operasi ataupun dari segi kecukupan financial, dan justifikasi tersebut memerlukan untuk tidak berbuat apa-apa. Ini adalah salah satu contoh remedies setelah mengambil kira ke semua faktor-faktor seperti yang telah disebutkan dalam slide yang sebelum-sebelum ini. Kemudian antara strategi lain adalah downgrade the building structure or its capacity. Ini berdasarkan pertimbangan yang dibuat ataupun prognosis yang telah dibuat. Dan ketiga, prevent or reduce further damage without repair. Improve, refurbish or strengthen existing condition of the building. Immune or protecting building. And then yang last sekali adalah demolition. So secara tidak langsung, kerja-kerja remedies melibatkan daripada zero activity ataupun kita melibatkan sedikit aktiviti ataupun minimal intervention ataupun major intervention, iaitu kita melaksanakan kerja-kerja demolition. Semasa aktiviti remedies dilaksanakan,
dua perkara yang sangat penting untuk diambil kira adalah evaluation of repairing works, and then yang kedua adalah prevention and protection. Di mana evaluation of repair, kita mengenal pasti ataupun kita mengawal selia performance monitoring of repairing works. Dan untuk berkaitan dengan prevention and protection, sebagai contoh, kita melaksanakan kerja-kerja preventive maintenance management ataupun kita melaksanakan periodic inspection or replacement ataupun continuous monitoring. Ini bertujuan untuk memastikan kerja-kerja remedies yang telah dilaksanakan tidak menyebabkan berlakunya building defect ataupun menyebabkan simptom yang sama berulang pada bangunan. Sebagai rumusan, kerja-kerja building pathology melibatkan 3 aktiviti yang sangat penting. Pertama adalah diagnosis of building defect, kemudian disusuli dengan kaedah kerja-kerja prognosis of building defects, dan yang akhir sekali adalah kerja-kerja remedies. Dan ketiga-tiga aktiviti ini adalah berkaitan antara satu sama lain dalam menentukan sama ada proses building pathology telah dilaksanakan dengan baik ataupun dalam kaedah yang terbaik. Baiklah, sekian dahulu perbincangan kita berkenaan dengan topik yang pertama ini, berkenaan dengan building pathology. Di akhir slide ini terdapat beberapa pautan YouTube video berkaitan dengan building pathology. Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan mendapat manfaat daripada sesi pada kali ini. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.